Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatiha lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dari utara membawa sejahtera, dari timur membawa makmur, dari barat membawa berkat, dari selatan membawa kawan dan teman-teman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hidup ini adalah satu panggilan. Life is a calling from Allah. Kata Allah Azza wa Jal, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai umat-umat yang ada hati dan perasaan, wahai manusia-manusia yang mengaku hamba Tuhan, wahai manusia-manusia yang dilimpahi oleh nikmat bercurahan tanpa sempadan, wahai umat-umat Balakong, Selangor, Selangor Darul Ihsan, bangkitlah, kata Allah Azza wa Jal. Aku sedang memanggil kalian. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, laka wal mulk, laka wal mulk, la syarika lak. Aku sedang memanggil kalian, wahai anak-anak muda. Mana suara kalian, anak-anak muda? Mana suara 1.8 bilion umat Muhammad? Mana suara tentera-tentera? Mana suara pemimpin dan khalifah-khalifah yang memegang title Islam? Masjid kamu hampir runtuh, tanah kamu makin jatuh, agama kamu semakin meruntuh dan merudum, umat Islam semakin dipijak, sunnah-sunnah Nabi dienjak-enjak. Apa yang kalian buat? Bangkit, kum, kata Allah Azza wa Jalla. Aku sedang memanggil kalian. Aku sedang menampar diri kalian, pipi kalian yang sedang lena, yang sedang tidur. Siapa yang sedang tidur? Tampar pipi kawan sebelah. Tidur sangat. Pergi sekolah pun tidur, datang surau pun tidur, time malam pun tidur, time siang pun tidur. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya muliakan, terima kasih banyak kepada pimpinan surau, tuan pengerusi, jawatan kuasa pengurusan dan pentadbiran. Okey, anak-anak dan adik-adik, okey ya, steady ya. Boleh? Boleh stay sampai 3 jam? Boleh? Malam ni kita tengok movie. Boleh? Nak tahu movie apa? Movie Pendekar Awang. Okey, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan jawatan kuasa, terima kasih. Surau setia, Taman Setia Balakong memang setia sungguh. Saya sangat menghargai dan meraihkan jemputan dan undangan ini, kerana surau ini yang seingat saya antara jemputan yang terawal. Selepas video saya yang ditular tu, ini antara yang terawal lah, jadi saya ingat. Sebab tu saya datang juga. Walaupun penat dan jauh, saya datang juga meraihkan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk umat. Sallallahu alaihi wasallam. Seluruh penggerak tenaga, penggerak, penguat, penjaga, pelindung, penyambung, penerus perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berada di Balakong ini, seluruh penggerak dakwah, seluruh jawatan kuasa, ketua-ketua blok, ketua-ketua jalan, ketua-ketua lorong, ketua-ketua darjah, penolong ketua darjah. Masya Allah,
dan juga tidak lupakan pengamal perubatan, pengamal perubatan pula, pengamal media. Pengamal perubatan, pengamal media. Daripada mana tadi? Al Jazeera. Ni apa? Alkohol? Alkohol. So, okay. Dan juga katanya daripada ni. Mantap ni, stesen dihantar khas spy Salam Rasulullah Muhammad. Jadi alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan setiap kamera yang terpasak dan terpacak mudah-mudahan menjadi saham akhirat dan jariah pahala kita menuju ke hari kiamat. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan, insya-Allah. Okey, untuk kita masuk dan untuk kita explore, kita nak zoom in, nak masuk dengan lebih dalam perbincangan kita tuan-tuan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi sebagai mukadimahnya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, andainya kita membawa dan kita sedang memandu kenderaan dan pemandu itu sedang berada dalam keadaan mengantuk dan kita hampir terlena, terbabas bawa kereta ni, orang sebelah, co-pilot, dia tengok orang sebelah, contoh macam suami bawa, jadi isteri pertama, betul lah kan, isteri pertama dan selamanya, ayat tak habis lagi tu. Ketika suami bawa, isteri tengok suami ni lain macam ni, abang, kereta sudah ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Apa yang isteri akan buat? Isteri yang akan beriman, dia akan buat apa? Dia akan, yang pertama mungkin dia cubit, abang, tu cubitan, cubit-cubitan amboi, cubit-cubitan, cubit tanda nak selamatkan abang suami yang hampir terbabas. Tak makan saman, cubit ni sebab apa? Sebab suami saiz triple XL, cubit mana rasa. So isteri akan buat yang kedua, pilihan kedua mesti tampar, sebab cubit tak rasa. Pam, tampar. Bila kita menampar suami yang sedang drive dalam keadaan bahaya tuan-tuan, Rasulullah SAW Muhammad, maka suami dia akan buat apa? Dia akan terjaga. Betul? Apa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Dalam keadaan hampir terbabas kereta, dia telah berjaya dengan tamparan, walaupun tamparan itu sakit, tapi sakit itu telah menyelamatkan daripada hampir tewas dan hampir terbabas. Maka suami yang beriman, dia akan ucap terima kasih kepada isteri dia, walaupun tamparan itu sakit, tapi sakit itu menyelamatkan. Setuju? Apa analogi dia? Musibah yang Allah datang, kematian, kesulitan, kehilangan, kerosakan, sallallahu alaihi Muhammad, kematian, kehilangan, kesedihan, apa saja musibah yang berlaku di atas muka dunia ni tuan-tuan, adalah satu tampar daripada Allah. Allah nak menyedarkan kita yang sedang semakin hanyut dan semakin lena. Allah sedang menampar. Bila tersedar, maka contoh yang paling mudah, bila Allah jentik, bila Allah izin, dengan izin Allah Azza wa Jalla, berlakunya perang di Palestin dan seumpamanya, sallallahu alaihi Muhammad, Allah sedang menampar umat Islam 1.8 bilion. Mana kekuatan kalian? Mana gabungan kalian? Mana kesatuan kalian? Mana ketulusan kalian? Mana aina suarakum? Mana suara kalian? Allah tampar sebab kita terlena. Maka kita pun terbangkit dan terbangun serta terjaga, menghimpun kekuatan. Come on, tinggalkan bendera politik, gantungkan dulu ideologi politikmu. Kerana musibah, kerana Gaza, kerana kesatuan, kerana agama, kerana masjid, kita himpun titik kesatuan, cari persamaan, bukan perbezaan. Kita cari titik kejernihan, bukan titik kekeruan. Kita cari titik kekuatan, bukan titik kelemahan. Buang segala urusan dunia, letakkan kesatuan cinta agama demi umat yang satu. Allah beri musibah untuk menampar, mencubit, menjentik, memanggil. Kam irji'i, bangun umat Islam, kum fa'anzir. Itu yang pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Bangkit. Tuan-tuan sidang mukminin rahmakumullah, bila kita berbicara tentang bangkit, dalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila berbicara tentang benda geopolitik, contoh Palestin, Gaza, sebenarnya siapa yang harus mula-mula bangkit bila kita membicarakan tentang Palestin, tuan-tuan? Ada 3 golongan yang saya nak highlightkan sebagai mukadimah. Golongan yang harus bangkit, yang pertama adalah khalifah, pemimpin. Sebab kalian adalah peneraju,
Kalian adalah pendinding, kalian adalah pembela. Di tangan kalian ada kuasa. Bayangkan kalau sultan ataupun khalifah atau pemimpin mengerah dan menurunkan perintah. Saya perintahkan semua batalion 100,000 tentera TUDM, TDM, TLDM, APMM, kerahkan aset dan artileri yang kita ada. Jom pakat pergi Gaza. Bayangkan kalau itu titah perintah dan juga arahan daripada pemimpin, maka semua tentera akan mengikut perintah dan menurut perintah semua akan berhimpun dan bergabung di Gaza. Setuju? Kekuatan pemimpin. Maka yang harus bangkit yang pertama adalah pemimpin. Satu, khalifah. Yang kedua, siapakah yang harus bangkit? Cerita tentang Gaza adalah cerita tentang masjid. Kesucian Masjid Al-Aqsa yang menjadi hak milik umat Islam satu dunia. Tak ada siapa pun yang dapat dinafikan. Undeniable. Benda yang tidak boleh dinafikan. Fakta dan data mengatakan Al-Aqsa adalah hak tanah milik umat Islam satu dunia, yang kita ulang sebut dalam kuliah sejak zaman berzaman, sejak zaman Nabi Adam, diteruskan Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sehinggalah zaman Sultan Nuruddin Az-Zanki, sehinggalah zaman Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Maka meneruskan, kalian kena jaga. Kami dah hampir tiada. Selepas ketiadaan kami, kalian kena jaga tanah Al-Aqsa. Akhirnya pemimpin-pemimpin Islam wafat dan tewas. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka antara amanat dan wasiat yang diberikan kepada kita adalah, kalian kena jaga, berikan perhatian kepada tanah Al-Aqsa. Itu tanah kalian, itu masjid kalian. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka golongan yang kena dengar adalah AJK Masjid, sebab jaga masjid adalah orang satu dunia. Maka cerita tentang masjid ni tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran sebanyak 27 kali perkataan masjid. Maka nak bagi tahu pertama, orang yang paling kena dengar bangkit adalah bagaimana untuk mengurus tadbir masjid supaya masjid kita tidak runtuh tanpa ada sebarang aktiviti. Tuan-tuan, runtuh ni bukan hanya tunggu di bom. Kalau tanpa aktiviti, tanpa solat jemaah, tanpa pengaimarahan, itu pun kira runtuh lah. Runtuh spiritual, runtuh kerohanian, runtuh kesatuan, runtuh nilai murni. Masjid hanya tinggal sawang, masjid hanya tinggal lipas dan cicak, itu masjid runtuh. Walaupun jasadnya terbangun, fizikalnya terbangun, tapi runtuh dari segi nilai kerohanian dan keagamaan, dah runtuh dah. Bangkit, Allah kata. Dua golongan yang harus bangkit. Dan yang ketiga, golongan yang harus bangkit bila cerita tentang Gaza adalah fitan ataupun fityatun, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, ataupun syabab ataupun anak muda. Hei anak muda, jangan sangka matimu tua. Hei orang tua, jangan sangka tak mati langsung. Maka golongan yang ketiga harus bangkit ialah anak muda. Ni, adik-adik kita ni. Ni, siapa, ni kamu datang dengan siapa? Siapa datang dengan ayah dia? Angkat tangan. Datang dengan ayah. Betul kan? Kamu datang dengan ayah ke ayah datang dengan kamu? Ayah datang dengan kamu. Maksudnya kamu yang bawa kereta, ayah kat belakang Bagusnya. Ayah, hari ni jangan ke mana-mana. Kita ada kuliah maghrib bersama ustaz manis, ustaz yang paling manis di dunia. Okay, siapa yang datang dengan mak dia angkat tangan? Ada anak? Kita raih sekejap anak-anak ni. Sallallahu alaihi wasallam. Datang ke mak Betul. Siapa yang dua-dua datang? Dua-dua sekali datang. Ayah dengan mak datang dua-dua. Tak ada. Oh, wakil lah ni. Oh, ayah datang, mak tak datang. Oh, mak tengok live di rumah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa saya harus berbicara untuk anak muda? Cerita tentang Gaza Palestin tuan-tuan, mungkin bukan kita yang akan membebaskan. Mungkin bukan zaman kita yang Palestin menang, tetapi Palestin akan menang pada zaman mereka. Setuju atau tidak? Tak mustahil. Maka anak yang golongan yang kena bangkit adalah anak muda yang harus tahu. Sebab mereka ni yang akan pegang panji-panji, bukan kita. Allah tak akan, mungkin Allah tak izin kemenangan Palestin pada zaman kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita tak sempat melihat bagaimana tertegak dan terpacaknya bendera Islam
di pintu masuk Al-Aqsa. Tapi takdir Allah Azza wa Jal, siapa tahu, who knows, anak-anak kita ni 10 tahun, 20 tahun akan datang, mereka sendiri akan melihat bagaimana bendera Islam terpasak dan terpacak di pintu masuk Quba, Masjid Al-Aqsa. Maka golongan yang harus bangkit adalah anak muda. So tahniah saya ucapkan, Ustaz ucapkan tahniah kepada anak-anak muda ni. Ustaz doa semua ni yang ada ni malam ni, 20 tahun ataupun 10 tahun akan datang, anak-anak yang datang malam ni akan lahir dan akan jadi AJK Surau, penerus dan pewaris AJK Surau. Lahirnya Tok Imam, Tok Siak, Tok Mudim, Tok Kadi dan Tok-Tok yang sewaktu dengannya. Ni semua ni akan lahir penceramah ni. Ni bakal Tok Imam, penceramah jemputan, semua akan ni. Ingat datang saja ni, kan? Walaupun datang spender pun tak pakai. Pakai dah spender? Tak pakai? Pakai? Apa bukti? Zaman sekarang kena tunjuk bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat rahimahumullah. Okey, tuan-tuan, terkadang bila ada ruang dan peluang untuk kita berinteraksi dengan anak-anak ni, kita kena raih supaya mereka dihargai. Ustaz sebut nama kita lah, esok dia akan nampak lagi. Kalau ustaz tak pandang langsung, esok tak nampak muka dah. Betul tak? Kan, teruja tak ustaz sebut nama? Kan, rasa tersanjung sangat. Malam tidur tak lena, ya Allah ustaz sebut nama kita tak malam ni. Esok nak pergi lagi lah. Macam tu. Okey, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, meneruskan perbincangan. Apa yang ada, apa yang kita nak ambil tuan-tuan pada malam ni? Apa nilai? Apa kurikulum? Apa kebertanggungjawab poin yang saya nak share? Kita, tuan-tuan, Imam Muslim mengatakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah antaranya, barang siapa yang ketika hidupnya langsung tidak pernah ada niat untuk berjihad dan mempertahankan agama, walaupun duduk di Malaysia dan duduk di Balakong, maka Allah kata matinya mati munafik. Maka malam ini, saat ini, ketika ini, sekarang, saya minta saya dan tuan-tuan niatkan dalam sekarang, hati sekarang, ya Allah, sahaja aku berjalan, sahaja aku datang ke surau sebagai latihan aku berjalan ke Masjid Al-Aqsa kerana Engkau ya Allah. Ya Allah, sahaja aku datang ke masjid untuk memimpin dan untuk menunaikan solat jemaah sebagai latihan aku nak solat jemaah di Al-Aqsa satu hari nanti ya Allah. Ya Allah, aku datang hari ini ya Allah, andai ada ruang dan peluang, aku nak pergi berjihad di pintu dan di setiap inci tanah Al-Aqsa. Mesti ada niat. Nawaitu untuk berjihad, maka itu baru mati mukmin. Muslimin dan muslimat. Tuan-tuan, saya nak share dan saya nak doakan. Malam ni saya nak mengijazahkan kepada tuan-tuan. Datang kuliah marik dapat ijazah, ha? Mantap ni game balakong ni. Okey, semua ikut saya boleh? Semua ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah kami mati syahid di jalan-Mu dan jadikan kematian kami di bumi Rasul-Mu. Masya Allah, sedapnya suara anak-anak balakong. Siapa suaranya paling sedap, hadiahnya dia akan jadi menantu ustaz secara percuma. Boleh? Siapa nak jadi menantu ustaz, angkat tangan. Tak sudi? Ha? Bapak mentua handsome macam ni pun tak mau, ha? Tak mau sudah. Okey? Boleh ustaz teruskan, ha? Alhamdulillah, insyaAllah. Tuan-tuan, Allah SWT semua. Okey, dah selesai niat jihad dan niat untuk syahid, maka tuan-tuan dah dapat, dah mati mukmin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah panggil, Allah ketuk, Allah jemput, Allah sentuh hati tuan-tuan, yang menggerakkan kaki tuan-tuan bukan AJK, bukan saya, bukan iklan,
Tapi yang menggerakkan hati tuan-tuan adalah Allah. Kenapa Allah gerakkan hati tuan-tuan? Pasti ada jawapan. Maka inilah jawapannya. Supaya Allah nak kata apa? Allah nak kita tahu. Allah wants to we know. Allah nak kita tahu. We know detail. Kita tahu tentang, we have to take care. We have to take notice. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita harus memberikan perhatian kepada beberapa poin yang kita nak kongsikan malam ni. Ini tujuannya. Allah kata tolong yang pertama, please pay your attention. Beri perhatian kamu, kata Allah. Yang pertama, tanah Gaza itu adalah tanah yang dijaga oleh Allah. Maka kalian kena jaga. Dalam surah dalam 5 ayat dalam Al-Quran, Allah sebut kepentingan penjagaan Baitul Maqdis dan Al-Aqsa sebanyak 5 tempat, 5 ayat. Sekali kita akan tengok secara detail. Sallallahu alaihi wasallam. Beri perhatian, tanah itu Allah yang jaga. Tolong jaga tanah yang Allah jaga. Tolong bela bumi yang Allah bela. Tolong pertahan masjid yang Allah pertahan. 1. 2. Yang ketiga, allazi barakna haula. Tentang Gaza, tentang Palestin, Allah nak kita tahu. Tolong beri perhatian, tanah itu aku jaga, tanah itu aku berkati. Apa maksud berkat? Berkat itu ziyadatul khair. Aku tambah keberkatan, aku tambah kekuatan. Sebab tu terjawab persoalan anak-anak Gaza ni, adik-adik. Kita syukur masih ada cikgu di sekolah untuk tumpang ambil ilmu, belajar. Syukur masih ada sekolah untuk kita tumpang berjalan berlari di kantin, main dengan kawan-kawan. Sedangkan adik-adik tahu dah, kanak-kanak dan kawan-kawan kamu yang sebaya dengan kamu ni, Sallallahu alaihi Muhammad, Kementerian Pendidikan Gaza dan Palestin telah mengisytiharkan sekolah tutup. Kita kalau tahu sekolah tutup, yahu, ya bedu-bedu. Mana cukup cuti 2 minggu. Tapi anak-anak Gaza, tuan-tuan, kalau tuan tengok, mereka berjalan ke sekolah dan belajar di bawah celah runtuhan bangunan sekolah yang runtuh. Waktu PDPC, waktu PDP, 7.30 sampai 12.30 waktu sekolah. Sekolah tak ada ni, cikgu dah wafat, syahid. Tetap belajar, mengeluarkan pen dan pensel, belajar atas celah runtuhan kemah bangunan. Itu tanda berkat. Sebab apa? Aku berkat, aku jaga, aku kirimkan malaikat dari setiap arah dan tempat. Sebab tu anak-anak Gaza, tuan-tuan, mereka kuat. Tanda tanah itu berkat, maka jasad akan kuat. Rezeki berkat, makanan sihat. Surau yang berkat, jemaah akan rapat. Keluarga yang berkat, hubungan dekat. So cari berkat. 2. Yang ketiga, tanah itu pijakan malaikat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahmatullah, tuan-tuan tengok, pada setiap minggu ada je wartawan Israel yang menulis, kami sangat hairan kepada bumi Gaza ini. Kenapa ya? Setiap minggu ada aja Merkava, ada aja tangki-tangki, ada aja senjata-senjata, ada sahaja kereta kebal Israel tiba-tiba terbalik, tiba-tiba meletup, tiba-tiba hancur. Siapa yang musnahkan? Hantu mana yang bantu Brigade Al-Qassam ni? Wartawan Israel yang sendiri yang menulis. Mereka melihat keajaiban, benda yang pelik, so amazing, benda yang miracle berlaku di Palestin. Sebab apa? Sebab tak ada pasal-pasal. Tiba-tiba tuan-tuan, 1600 tentera Israel jatuh, runtuh, terkena gangguan PTSD, gangguan cacat kekal, tanpa ada gangguan daripada anak Gaza dan juga Brigade Al-Qassam. Siapa yang buat? Maka sebab itulah tuan-tuan, ulama eskatologi akhir zaman mengatakan perang kali ini adalah perang Badar moden akhir zaman. Sebab dalam perang Badar, malaikat datang bantu, tentera Islam tidak nampak wajah malaikat. Maka dalam perang Yom Kippur, Israel dan juga Islam, maka Allah datangkan malaikat. Brigade Al-Qassam, anak-anak Gaza, tak nampak wajah malaikat. Yang hanya nampak adalah rakyat dan juga tentera Zion. Muslimin dan muslimat, tanah itu tanah yang dipijak oleh malaikat. Hati-hati. 3. Yang keempat, tanah itu dibangun oleh anbiya. Nabi yang membangunkan. Di situ ada tapak kaki Nabi Allah Ibrahim, diteruskan oleh Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, orang Rasul yang kita belajar.
Yang wajib kita ketahui, ada 12 orang Rasul yang lahir dan duduk menghuni mendiami majoriti hidup sampai mati di bumi Gaza dan Palestin. Bermula daripada zaman Nabi Allah Ibrahim, berakhir zaman Nabi Allah Isa AS. Saya ringkaskan, 12 Nabi sebenarnya ramai, tapi 12 Rasul yang wajib kita tahu. Kalau dikira peringkat Rasul daripada 313, 12 orang Rasul Allah lahirkan di bumi Gaza, menjaga dan juga menghuni bumi Palestin. Tapi kalau kategori Nabi, daripada 124,000, 123,988 Nabi Allah lahirkan duduk pernah menjaga di bumi Al-Aqsa. 123,000 tuan-tuan. Maka setiap tanah inci pasir Gaza ada bekas tapak kaki Nabi. Bertuahnya tuan-tuan, kebertuahan mereka kita takkan mampu tanding sampai bila-bila. Sebab apa tuan-tuan? Kita pijak tanah Balakong, mana ada tanah tapak kaki Nabi di Balakong ni? Tapi mereka pijak tampak kaki Nabi. Tapak kaki mereka bercantum dengan bekas tapak kaki Nabi. Muslimin dan Muslim Alhamdulillah. Sebab tu saya sebut apa tadi? Sebab anak-anak Gaza ni mereka kuat, sebab mereka ada spiritual energy booster power. Kami bersatu dengan spiritual roh kenabian. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Jangan kamu sangka, jangan kamu kata orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya, Allah kata bahkan mereka hidup dan kekal ever and forever, abadan dan abada. Maka tanah Gaza, tanah yang hidup dengan jasad. Jasad memang dah wafat, tapi roh mereka akan terus hidup. Muslimin dan muslimat. 5. Tanah itu penuh mukjizat. Nabi Allah Ibrahim mukjizat, tidak dibakar oleh api. Nabi Yaqub cincin dan boleh memerintah mulkan azima, memerintah dunia dengan kerajaan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa dengan gabungan masaha dengan tangannya. Maka tanah Gaza adalah tanah yang memiliki himpunan mukjizat, benda pelik dan benda luar biasa. Muslimin dan muslimat termasuk Nabi Musa yang telah membelah lautan terbelah menjadi 12 laluan sebelum masuk ke tanah Palestin. Maka tanah itu penuh dengan mukjizat. Ini poin yang tuan-tuan yang saya harus tahu, fakta dan data. 5. Yang keenam, apa yang ada pada Al-Aqsa dan bumi Gaza, beri perhatian wahai umat. Tanah itu segar, megar, bugar. Allah kata dengan darah syuhada. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, saya pernah kongsikan pada tahun 2008 dicatatkan 1,500 anak muda, bayi, kanak-kanak mati. Pum, 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 jatuh mati tuan-tuan. 1,500 orang anak Gaza mati dalam tempoh 22 hari, wafat syahid. Dan syahid termuda namanya Nabila, lahir 6 Oktober, dia wafat 13 Oktober, seminggu je hidup. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan sepanjang dia hidup tuan-tuan, matanya tidak terbuka. Rupanya ulama dan imam Masjid Al-Aqsa kata apa? Nabila ini Allah hantar ke dunia hanya untuk mengambil kunci dan tiket ke syurga, transit sekejap saja. Dan matanya tak terbuka. Sebab apa? Allah menjaga kemuliaan syuhada termuda. Allah tak izinkan dia melihat tentera-tentera dan musuh-musuh yang hina yang bernama Zion. Matanya terpejam, akhirnya mati. Ketika mati, ibu Nabila ni tersenyum walaupun air matanya menitis. Sebab apa? Ya Allah, sudah ada kunci syurgaku di sana. Ya Allah, sudah ada tiket syurgaku di sana. Ya Allah, sudah ada pemegang syurgaku di sana. Ya Allah, sudah ada tangan yang akan menarikku ke syurga. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau tumpangkan syahid, Engkau tumpangkan pemegang ahli syurga dalam rahimku. Lahirnya puluhan anak-anak Gaza. Tuan-tuan, sepanjang berlangsung 96 hari ni, sudah 25,000 syahid. Maka bermaksud, tuan-tuan kena faham, sudah ada 25,000 ahli jemaah syurga berdaftar, registered and verified, masuk bi ghairi hisab.
Setiap 9 minit mati seorang, maka setiap 9 minit ahli syurga dilahirkan dari Gaza. Oh tuan-tuan, cemburunya kita. Seterusnya, tanah itu ardul mahsyar wal mansyar. Nabi sebut, beri perhatian wahai umat, bangkit, jaga, beri perhatian, take care, alert, pay attention, kata Allah Azza wa Jal. Sebab apa? Sebab bumi Gaza adalah kunci kiamat. Kamu akan tumpang berlindung, bernaung, berpayung di bawah naungan Panji Al-Aqsa. Kerana tanah itu tanah kalian. Tuan-tuan, hadis yang dibawa oleh Imam Ahmad mengatakan, akhir zaman bila keluar dan munculnya seorang min ahli baiti yuwati usmu usbi mi wasmu abi hisma abi, yang di belakangnya adalah tentera-tentera salah satunya daripada batalion dari bumi timur, Muhammad. Maka Nabi kata apa? Hendaklah kalian mengikutinya walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Walaupun zaman tu mungkin tidak ada salji, tapi Nabi nak beritahu, payah, susah, berat, macam mana pun kamu kena follow, support, like, follow, subscribe. Ni makcik-makcik dah subscribe ke Ustaz Manis? Dah follow? Tak follow, sampai sini je ceramah kita, okey? Sempat lagi beremosional kat situ, ha? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, rahmakumullah, sallallahu alaihi wasallam. Maka nak beritahu bahawa tuan-tuan, Palestin ni adalah tanah kita. Saya telah nak ulang nak sebut. Negara Al-Aqsa, negara Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, negara Palestin, daerah Baitul Maqdis, tanahnya adalah semua akan tumpang duduk. Saya tak tahu tuan-tuan boleh faham tak faham. Semua ni akan tumpang duduk ketika Imam Mahdi muncul dan memenangkan, memacakkan bendera Islam. Waktu tu tuan-tuan, no more KL Lumpur, no more Menara 118. Alhamdulillah, 678.9 meter yang telah menjadi the second tallest building in the world. Mungkin kita bangga, oh Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ada menara kedua tertinggi. Tapi ingat, Palestin kata, walaupun kalian berbangga dengan 118, tapi ingatlah satu hari nanti tanah kamilah yang akan tumpang, yang akan kalian tumpang duduk. Sekarang tuan-tuan buat tak tahu, sekarang tuan-tuan buat sombong, sekarang tuan-tuan buat tak pernah ambil tahu tentang kami. Esok ingat, kalian akan tumpang masuk ke tanah kami. So sebelum rakyat Palestin menghalau kita, so tolong bina hubungan, keep in touch dengan rakyat Gaza. Sebab satu hari nanti, one day tuan-tuan, wajib kita akan tumpang duduk ardul mahsyar wal mansyar. Nabi sebut dalam kitab Fitan, Palestin titik akhir yang akan diselamat oleh Allah. 6. Tanah itu naungan seluruh umat sallallahu alaihi wasallam, dan tanah itu menyimpan khazanah umat. Tuan-tuan, pulang ke tanah yang dijanjikan. Tadi saya sebut dalam Al-Quran, Allah ulang 5 perkataan ayat. Ini bukti dan dalil yang Allah kata, wahai Palestin ni untuk siapa? Palestin ni Allah cipta untuk siapa? Siapa yang dipanggil pulang? Tanah ni dijanjikan untuk siapa? The promised land ni untuk siapa? Maka terjawab dalam dalil yang telah saya kemukakan. Allah sebut dalam 5 ayat dan 5 surah. Surah Al-Anbiya, surah Al-A'raf. Ringkas cerita, ada 5 nabi yang Allah kerah dan yang Allah arah. Namanya Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim dihalau dan dibakar oleh manusia pertama yang mengaku Tuhan, iaitu Namrud ataupun Namrud daripada bumi Ur Harran, maka Nabi Ibrahim dihalau ke mana? Antara dua kerajaan Mesopotamia dan kerajaan Mesir lama. Nabi Allah Ibrahim AS membawa hati dan kaki yang lara dan berduka, dihalau oleh tempat tanah airnya. Akhirnya melalui dan menyusuri satu kawasan tanah di antara dua kerajaan besar dunia. Tanah itulah yang dinamakan tanah Filistin ataupun tanah yang diberkati. Maka Nabi Ibrahim, Allah panggil, pergilah kamu, bawalah diri kamu, bina and create your new life. Maka Nabi Ibrahim membina hidup baru. Akhirnya muncullah 3 dan 4 keturunan bangsa dunia daripada tanah Palestin. Lahirlah bangsa Rom, bangsa Yahud ataupun Bani Israel, bangsa Arab dan bangsa Melayu Polinesia ataupun pandangan yang katakan bangsa Jawi melahirkan bangsa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, oh, tanah ini tanah kita. Itulah permulaan
sebuah sejarah kegemilangan di bumi Palestin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Patutlah Allah buat Palestin ni tanah terakhir untuk kita tumpang selamat. Sebab apa? Sebab dari situ bermula segalanya, dari situ juga akan berakhir segalanya. Palestin yang telah memulakan bangsa-bangsa dunia, dan Palestin juga akan menjadi penutup sekalian bangsa. Sallallahu alaihi wasallam. Ending, starting and ending from the same point. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Garis masa 1800 sebelum Masihi, zaman Nabi Allah Ibrahim, zaman Nabi Musa 1300. Maka ini adalah menunjukkan bahawa setiap zaman fasa Nabi ada je panggilan Allah, pergi kamu Palestin, jaga, ambil tahu, bela, lindung, payung, bendung, benteng. Setiap Nabi Allah perintahkan. Maksudnya nak bagi tahu how important is it, how important Palestin is, sangat penting di sisi Allah. Maka apa jua yang penting di sisi Allah, itu juga yang menjadi penting di sisi dan di hati kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika Nabi Allah Ibrahim pulang ketika itu, sehinggalah zaman sebelum 1917. Zaman berganti zaman, tuan-tuan dan puan-puan, semenjak Palestin dibuka oleh Nabi Allah Ibrahim pada sekitar 1800 sebelum Masihi, dan Palestin dibuka dan berkembang dengan penuh sejarah keamanan dan kegemilangan. Zaman berganti zaman, sehinggalah detik yang penuh debar dan getar, detik yang penuh dengan duka dan air mata apabila 1917 berlakunya perang saudara bangsa Arab dan bangsa Turki jatuh sehingga Palestin terlepas ke tangan musuh. Tuan-tuan, sebelum itu, apa yang tuan-tuan boleh saksikan di skrin layar ini, the cities of Palestine before colonization. Inilah tanah-tanah, tuan-tuan tengok nama-namanya: Akka, Ummi, Khalid, Yafa, Isdud, Asqalan yang melahirkan Imam Al-Hafiz Al-Asqalani, Zakaria, Bir As-Sabi, Al-Rashrash. Ui, nama-nama sedapnya, ya Allah. Nama-nama daerah Gaza, nama-nama daerah Palestin, tuan-tuan. Tapi sekarang kalau tuan-tuan type Palestin dalam Google Map, dia akan auto convert kepada Israel. Palestin sudah dinafikan hak kedaulatan dan kemerdekaan dalam 195 negara di bawah United Nations. Palestin sudah terbuang. Padahal itulah titik mula dunia bangsa. Itulah titik akhir yang kita akan tumpang. Tiba-tiba terhina. Palestin tidak diiktiraf di PBB. Walaupun negara ada tapi tak merdeka, tak berdaulat. Sallallahu alaihi wasallam. Unverified country. Tulis type Palestin, dia akan convert ke Israel. Mana ada dalam Google Map Palestin. Dan dalam peta dunia sekarang, there are no more Palestin. Muslimin dan muslimat, akhirnya sebelah kanan setelah dijarah dan dijajah, tanah-tanah Palestin itu telah bertukar menjadi, tengok kita tuan-tuan, ala secotek. Orang Kelantan kata cotek sesitu. Oh, tinggal sikitnya mana tu tanah kita pergi belakang punah habislah lah. Ada cotek sesitu, sana sikit tuan-tuan tengok. Ni tanah kita. Daripada penuh tu negara kita, tanah kita, tinggal hanya tanah apa tu? Rafah sempadan, Gaza City. Lepas tu kita ada Hebron, kita ada Bethlehem, kita ada apa lagi? Kita ada Jerusalem, Jericho, Ramallah, Nablus, Tulkam, kita ada Janin, dan kita ada Balakong. Tak nampak Asalnya Balakong adalah titik Palestin, tapi Yahudi serang, maka Balakong berpindah ke Kuala Lumpur. Anak-anak muda, Ustaz betul ke Ustaz? Saya baru tahu ni. Kena scam rupanya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tuan-tuan, apa yang kita nak berkenalan, apa yang ada pada Al-Aqsa ni untuk kita ambil periktibaran, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, saya ringkaskan tuan-tuan tengok. Mungkin tak nampak kan? Tak apalah, disebabkan tidak nampak, saya ringkaskan tuan-tuan, insya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam nampak tak? Nampak? Siapa yang tak nampak? Pendek umur. Nampak? Alhamdulillah, dandan nampak Takut mati rupanya. Okey tuan-tuan, saya ringkaskan Tanah Gaza dan Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang dibina kedua di dalam sejarah tamadun manusia dan dunia. Bersandarkan hadis yang dibawa oleh Abu Zar
yang dibawa ketika Abu Zar bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thumma ayul masjid wudi'a awal?" Ya Rasulullah, masjid mana yang terbina lebih awal? Maka jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Masjidil Haram. "Thumma ayyu?" Masjidil Aqsa 40 sana. Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi bukti dan saksi bahawa Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang terbina di atas muka bumi. Di sana juga terdapat barang dan juga sejarah umat Islam yang menjadi ulal qiblatain. Semua ikut saya. Ulal qiblatain wa thani masjidain. Kiblat pertama umat Islam, masjid kedua umat Islam. Okey, tuan-tuan, bila disebut tentang Al-Aqsa ni, saiznya adalah 144 meter, 144,000 meter persegi, bersamaan dengan 36 ekar plus minus, dan keluasan saiznya bersamaan dengan 40 kali ganda Kaabah. Jadi Kaabah jika dibesarkan dengan 40 kali ganda, maka dia akan sama, the size is equals to Masjidil Aqsa is equivalent. So persamaan saiz, bayangkan Kaabah dibesarkan sebanyak 40 kali ganda. Maka tuan-tuan akan nampak. Di situ tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada 7 masjid. 2 masjid yang dibina kemudian pada zaman Khalifah Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya, dan 5 masjid yang dibina sebelum zaman Umayyah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Antara masjid yang ada, yang harus at least kita tahu tentang sejarah kita, sebab that is our country, that is our land, and that is our mosque. Dan saya tuan-tuan wajib tahu ini tanah kita. Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, di situ adanya kiblat pertama kita. Di sisi kiblat pertama tuan-tuan, Masjid Qibli ni, Masjid Qibli ni kalau tuan-tuan boleh zoom sikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berada di sebelah kanan tuan-tuan, yang ada sedikit kubah yang berwarna grey ataupun silver, kelabu. Kubah kecil di situ. Tuan-tuan, di kawasan itu ada beberapa benda yang penting. Antaranya, di situlah berlakunya ketika Sayyidina Umar Al-Khattab masuk, ketika Islam menang pada tanggal 663, Sayyidina Umar Al-Khattab masuk selepas Al-Aqsa dikepung oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah tanpa ada pertumpahan darah. Tuan-tuan, hebat tak hebat Allah nak gambarkan pada kita. Daripada perang Gaza ni, kita boleh belajar beberapa benda in terms of tactical war. Tuan-tuan boleh tengok macam mana tentera Islam berperang mengikut sunnah Nabi. Tuan-tuan tengok 636, Abu Ubaidah Al-Jarrah yang merupakan panglima perang zaman Nabi sallallahu alaihi Muhammad mengepung 636. Datang Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika itu tentera-tentera Rom yang beragama Kristian, Rom Byzantine, iaitu Rom Kristian Ortodok, mereka seorang pun tak ada ditikam dan tidak ada satu pun pertumpahan darah ketika Islam menang. Saya ulang, tidak ada satu pun pertumpahan darah ketika Islam menang 636. Maksudnya apa? Islam masuk dengan aman, tenang. Itulah bukti etika perang dan adab perang dalam Islam. Islam bukan agama yang suka cari pasal. Islam bukan agama yang suka cari peperangan. Diberikan pujukan, diberikan pilihan. Sampailah agama Islam ditentang besar-besaran dan secara nyata, barulah that is the last choice, baru perang. Selagi kita tidak diancam, maka Nabi tak suruh kita berperang. Nak beritahu tingginya adab dan akhlak umat Islam. Tuan-tuan, satu. Tetapi tuan-tuan tengok, ketika Abu Ubaidah kepung tentera Rom, tuan-tuan, datang Umar Al-Khattab duduk di sisi Masjid Qibli. Duduk di sisi Masjid Qibli, disitulah berlakunya satu perjanjian. Yang pertama, Sayyidina Umar menerima kunci kunci Masjid Al-Aqsa diserahkan oleh Rom yang kalah. Dan yang kedua, disitulah berlakunya satu pengisytiharan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata apa? Mulai hari ini aku adalah pemimpin Al-Aqsa dan ada 2 tanggungjawab, iaitu aku akan memohon jizyah. Aku akan memberikan kalian, wahai tentera Rom, wahai orang-orang Kristian, 2 pilihan untuk kalian. Yang pertama, #kekal tenang. Macam tu. Rupanya #kekal tenang ni dah ada zaman tu. Okey, yang pertama Sayyidina Umar kata apa? Yang pertama, kalian diberi pilihan sama ada masuk Islam secara tenang, atau tuan-tuan
kalian boleh lakum dinukum waliyadin, kekal duduk dalam rumah ibadat masing-masing, tapi kalian kena bayar jizyah atau cukai. Di situ, di Masjid Iqib, tepi Masjid Qibli, dia berlaku Al-Adu Umariyah, berlaku perjanjian Umar Al-Khattab dengan orang Rom yang kalah. Kami tak mau masuk Islam. La ikraha fiddin. Sayyidina Umar tidak memaksa. Kalau kalian tak mau masuk Islam, okay, it's fine. Tuan-tuan boleh, kalian boleh hidup kekal dalam Palestin. Kami tak paksa. Tapi kalian kena bayar jizyah ataupun cukai. Kenapa kami kena bayar cukai? Sebab kata Sayyidina Umar, di situ juga kerana umat Islam yang duduk di Al-Aqsa Palestin pun membayar zakat. Bila orang Rom mendengar kata orang Islam membayar zakat, maka mereka terima dengan penuh aman dan sentosa. Ya Allah, adilnya pemimpin Islam ni. Kamu kena bayar cukai lah sebab orang Islam membayar zakat, maka adil. Dan kadarnya sama. Tuan-tuan, hebat tak hebat nilai Islam. Tapi tuan-tuan tengok, pada tahun 1099 ketika kita kalah zaman selepas khalifah, datangnya Maharaja Rom, serang dan tentang, kalah Al-Aqsa. Mereka Rom menang, take over 1099. Bila kalah tuan-tuan, apa yang berlaku? 70,000 tentera dan umat Islam bersama Yahudi dibunuh. Dalam catatan rekod, tuan-tuan tengok fakta dan data, darah yang melimpah di bumi Al-Aqsa setinggi kaki kuda, lebih kurang tinggi meja ni. Darah tuan-tuan berliter-liter. Sedangkan ketika Islam masuk, aman, kekal, tenang. Tapi ketika musuh masuk, darah melimpah. Maksudnya apa tuan-tuan? Islam takluk dengan kasih sayang. Islam takluk tanah untuk dakwah. Tapi musuh dia pijak dan dia jarah tanah dengan penuh harta dendam. Itu beza orang Islam menguasai dunia. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa memayungi 2/3 dunia, merentas benua jua samudera? Adakah kau lupa? Kenapa anak-anak tinggal ini saja? Yang Nabi mana? Syahid dah. Ya Allah, syahid sebelum berjuang. Semoga roh mereka dicucur rahmat. Dah puji, dah terangkat, hilang juga. Pergi toilet Kenapa dia tak jaga kawan-kawan? Biarkan mereka syahid terlebih awal. Pegang kiri kanan. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Okey tuan-tuan, jadi nak beritahu bahawa poin yang saya nak highlight kat sini tuan-tuan, bezanya ketika kita menang. Itulah beza kenapa kita perang. Sebab kita nak tawan tanah untuk agama dan dakwah. Itu tujuan. Bukan nak bolot harta. Tapi musuh dia tanah, dia takluk tanah untuk bolot segala kekuasaan tanah dan dunia. Muslimin dan muslimat rahimahullah. Ketika Daulah Uthmaniyah, ketika Sultan Mahmud, Sultan Mansur Shah memimpin perang, Sultan Ahmad Tajuddin, Sultan Abdullah di negeri Kedah, Empayar Kedah tua. Tuan-tuan tahu tanah Melayu kita ni 1136 sampai zaman para miswara 1262 masuk Sultan Muzaffar Shah. Tuan-tuan tahu tak negara kita ni sampai mana? Negara Malaysia, tanah Melayu ni bermula daripada Pantai Bukit. Itu kita punya. Pantai Bukit kat mana? Nampak sangat ni muka ni semua muka-muka fail SPM sejarah. Dengan penuh confident sekali. Sebab zaman dulu kan cikgu sejarah ajar kan Lena. Zaman dulu zaman klasik, cikgu sejarah ajar pakai apa? Pakai apa tu? Pakai kapur, chalk and talk, guna papan hitam, papan hijau. Cikgu masuk, anak-anak murid sekalian, okey, buka buku nota ya, buka buku teks, muka 37-73. Cikgu pun akan pilih 3 orang. Siapa tulisan paling cantik, sila tampil ke depan ya. Cikgu sejarah kata zaman tu. Kan sama tuan-tuan. 3 orang pun keluarlah, cikgu pun bagi 3 batang kapur. Okey, sekarang ambil buku teks masing-masing, buka surat 73, cikgu pun buat 3 kolom. 2 garis,
3 kolom ruang, papan hijau. Bukan blackboard. Dia panggil green board. Zaman kita kan, papan hijau zaman tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Anak-anak murid pun tulis apa? Tulis semua nota yang ada dalam buku teks. Penuh buku teks, penuh papan hitam, papan hijau. Okey, sekarang cikgu pun kata, okey anak-anak murid sekalian, okey sila salin ya apa yang ada dalam di papan hijau yang kawan kamu tulis, padahal benda yang sama dalam buku teks pun. Dah habis ke? Okey, datang cikgu. Okey, sekarang cikgu nak terangkan ya. Cikgu pun terang, cikgu pun baca balik apa yang ada dalam buku teks tu. Adakah itu dikatakan sebagai, bukanlah kita mengangkat cikgu-cikgu sejarah kita, tapi nak bagi tahu zaman tu tidak ada teknologi skrin, kan? Tidak ada slideshow, tidak ada PowerPoint, tidak ada zaman klasik. Jadi itu je yang cikgu ajar. Jadi kita pun mungkin kuranglah tarikan. Mungkin bukan salah pada cikgu. Ayat ni ayat membela cikgu sebab saya pun cikgu. Kan? Baik buruk mereka tetap cikgu kita. Jadi mungkin zaman tu kita tak berapa tertarik dan menarik pada subjek sejarah. Tapi zaman sekarang dengan segala mak nenek, dengan video, dengan macam-macam kan, jadi kita baru tertarik dan baru jatuh cinta. Saya tuan-tuan sajalah nak share kan, sepanjang saya bawa perjuangan saya dalam bab-bab kisah sejarah geopolitik dunia ni, kadang terperasanlah nota komen-komen dekat TikTok. Ada yang makcik-makcik, tak tahulah makcik ke kak-cik ke, kenapa cikgu sejarah saya tak macam ni dulu saya kadang macam tak apalah kadang terlintas nak balas komen kan, rasa macam terhibur sendiri. Kenapa cikgu sejarah tak mengajar macam ni pun? Kalau macam ni mesti saya dapat A. InsyaAllah Muhammad. So what? Pergilah ambil balik sejarah, repeat balik SPM 30 tahun dah. Okay, ambil register dengan anak umur 17, mak umur 58, masuk Dewan Serentak, duduk sebelah anak, tiru anak. Okey, tuan-tuan sambung Sallallahu Muhammad. Okey, apa yang ada struktur di Masjid Al-Aqsa ni yang harus kita tahu. Ringkas cerita tuan-tuan, saya nak highlight terus kepada satu masjid yang menjadi titik kita. Okey, kita ada Masjid Qibli, masjid yang berlaku perjanjian Saidina Umar. Kita ada Masjid Kubah Emas, iaitu masjid yang dibina dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, titik peluh zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kat tengah-tengah tu Masjid Al-Aqsa kan, yang petak tu, tengah-tengah yang Kubah Emas. Di bawah itu ada tapak kaki Nabi Muhammad ketika naik ke langit dalam bulan ini, bulan Mi'raj. Maka bulan Mi'raj ini bulan yang sangat sesuai bicara, sembang, bincang tentang Palestin dan Al-Aqsa, sebab this is the time. Ini masa dia. Al-Aqsa, Rajab adalah tak dapat dipisahkan. Muslimin dan muslimat. Yang ketiga ada Masjid Marwani. Masjid Marwani di bawah tanah. Masjid Al-Kubah Mas, Qibli atas tanah. Masjid Marwani ni tuan-tuan, di bawahnya ada satu pohon apa? Watin wazaitun. Ada pokok olive, ada pokok zaitun. Di mana di bawah Masjid Al-Aqsa antara pokok yang menjadi tempat mihrab, Sallallahu alaihi Muhammad, tempat bersendiri dan bersunyi diri Sayyidatina Maryam sebelum melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Di situ dah tuan-tuan, zaman dibina zaman tu, Sayyidatina Maryam ni, Sallallahu alaihi Muhammad, yang anak kepada Imran, keluarga Imran. Surah Ali Imran. Imran tu siapa? Ayah kepada Sayyidatina Maryam, keluarga Imran yang melahirkan Nabi Isa, Sayyidatina Maryam. Muslimin dan muslimat, ketika ayah Sayyidatina Maryam bernazar, andainya ya Allah, isteriku melahirkan anak lelaki, aku akan mewakafkan anak lelakiku untuk menjadi pemuda dan menjadi jawatan kuasa Masjid Al-Aqsa. Nak tanya ibu-ibu, dengar elok. Berapa orang yang waktu mengandung dulu, yang dia pernah bernazar ataupun pernah letak nazar pun, dia pernah minta, ya Allah, andainya anakku yang lahir ini lelaki, ya Allah, aku nak lahirkan dia sebagai imam jawatan kuasa surau Taman Setia Balakong, ya Allah. Baby pun keluar. Berapa orang yang pernah bernazar, yang pernah anak mengandung ni, ibu mengandung. Okey, nampak sangat tak makan lagi ya, dia hilang fokus. Okey, ibu mengandung. Berapa orang yang pernah meniatkan, ya Allah, anakku yang lahir ni, aku nak pastikan dia jadi imam masjid daerah.
Apa orang yang pernah niat macam tu? Tak pernah kan? Belum terlambat, sila beranak lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kenapa Imran, keluarga yang disebut oleh Quran, tuan-tuan, Allah sebut nazar dia, andai aku ada anak lelaki, aku nak wakafkan untuk jadi AJK masjid. Tuan-tuan, kita tak pernah terlintas nak niat macam tu anak-anak kita kan. Sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Allah takdirkan Sayyidatina Maryam perempuan, tidak seperti yang diingini oleh Imran. Walaupun bukan lelaki, dia tetap meneruskan cita-citanya, meletakkan Sayyidatina Maryam menjadi AJK kebersihan dan keceriaan Masjid Al-Aqsa. Di mana tempat duduk dia? Di bawah Masjid Al-Aqsa. Sayyidatina Masjid, kita sebut Masjid Marwani. Ada pohon zaitun. Di situlah pohon zaitun ataupun olive, minyaknya diambil untuk dijadikan sebagai sumbu pelita yang menerangi kegelapan Masjid Al-Aqsa. Kerana waktu tu zaman tidak ada TNB, sumber elektrik tak sampai di zaman tu, maka minyak olive zaitun di bawah Masjid Al-Aqsa dijadikan sebagai bahan dan aset untuk menerangi setiap penjuru Masjid Al-Aqsa. Itu sejarahnya. Maka Sayyidatina Maryam pun, tuan-tuan, dihantar oleh ayahnya menjadi tak sempat debu pasir menghuni dan jatuh ke atas Masjid Al-Aqsa. Sebab apa? Sebab Sayyidatina Maryam, dia punya sayang Masjid Al-Aqsa, jaga sungguh AJK kebersihan. Sehinggalah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, ayahnya datang nak hantar makanan sebab dia beruzlah. Dia bermu'uzlah dan dia dia bersunyi diri. Sehingga kan ada mihrab Sayyidatina Maryam, sehinggalah lahir anak Nabi Allah Isa. Panjang cerita dia, muslimin dan muslimat. Maka disitulah dibina masjid. 4, Masjid Buraq, masjid yang ditambat dan diikat kaki buraq ketika Nabi naik ke langit menerima perintah solat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, harus kita tahu, kerana Palestin lah kita dapat solat. Kerana Palestin lah kita dapat ibadah solat sembahyang. Tanpa Palestin, mana mungkin kita boleh menerima ibadah solat, kerana Palestin telah memberikan tanahnya untuk dipijak oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ayat subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka Nabi pijak, tuan-tuan, naik ke langit, dapat ibadah solat melalui Palestin. Muslimin dan muslimat, hebatnya jasa Palestin kepada kita umat Muhammad khususnya. Dan yang kelima, tuan-tuan, adalah disebut sebagai Masjid Qadim. Dan masjid inilah, tuan-tuan, yang sering kali saya sebut dalam kuliah. Di sinilah yang menghimpunkan segala manuskrip, kitab, khazanah, tongkat, barang mukjizat dalam disebut dalam surah Al-Baqarah, iaitu tabut, kotak yang dipegang oleh zaman Nabi Sulaiman, mau diwarisi sampai ke Nabi Isa, ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Barang-barang khazanah lama. Maka kepercayaan orang Yahudi dalam kitab Torah lama, disebut dalam verse 21, disebut dalam ayat-ayat dalam kitab Old Testament, perjanjian Yahudi lama, mereka percaya mana-mana bangsa yang mampu sampai ke bawah Masjid Al-Aqsa dan memiliki merampas seluruh tanah barang-barang purba klasik sejak zaman Nabi Sulaiman sampai Nabi Isa, maka they will conquer the world. Itu kepercayaan Yahudi. That is why Yahud dan Isra dan Zion nak sangat Al-Aqsa, sebab mereka nak menembusi tanah di bawah Masjid Al-Aqsa, sebab ada barang kita. Maka di bawah Masjid Qadim itu ada titik kekuatan dan titik kelemahan. Maksudnya apa? Siapa yang jumpa, andai kita yang sampai pergi Al-Qasam, jaga kawasan tu sekarang, dia panggil Jerusalem Timur. Siapa yang sampai menjaga tanah tu, kunci tu, sejak diserahkan pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maka siapa yang pegang, maka dia akan jumpa sejarah bangsa dia, maka dia yang akan pimpin dunia. Tapi sehingga musuh sampai dulu, maka ketika itu Islam akan jatuh dan Aqsa akan runtuh. Maka di bawah Masjid Al-Aqsa ada ada satu titik yang akan menjadi titik kekuatan kita atau titik kelemahan kita. Pilihan di tangan kita. Tuan-tuan ingat tak pernah ke abang-abang Al-Qassam duk jaga? 75 tahun dah, tuan-tuan, mereka jaga untuk kita, on behalf.
Darah, air mata, keringat, tak pernah lena, tak pernah jaga, tak pernah ada rehat, semata-mata untuk menjaga barang kita. Kita kalau minta tolong orang jaga barang kita 2-3 jam pun dah rasa bersalah, kan? Jiran tolong tengok je, nak balik kampung. Nak balik kampung berapa? Tak lama, 3 tahun je. Tolong siram pokok, bagi makan kucing. Tak lama, 3 tahun je. Nak pergi ke US. Tuan-tuan, 3 hari bolehlah jiran bantu. Ni 3 tahun kot. Sallallahu Muhammad. Ni pergi Al-Qasam jaga barang kita 75 tahun. Oi. Itu pun ada lagi kecam. Ada lagi serang pergi Al-Qasam. Tuan-tuan, kekuatan Al-Qasam ni tuan-tuan, mereka tidak bergabung dengan mana-mana kekuatan anggota dan negara. Tapi Israel dan Zionis, mereka digabung dan dicantum oleh 10 anggota. Baru ni tengok kan, tentera Yaman diserang. Apa? Kanada, Bahrain, US, NATO, Perancis, Itali, negara-negara kolonial membantu Israel. Tentera Zion, mereka kuat, macam kuat, sebab ada 10 kekuatan anggota tentera di belakang mereka. Sedangkan pergi Al-Qasam berdiri di atas kaki sendiri tanpa bantuan dari umat Islam dari dunia ini. Tak ada siapa bantu. Tapi sepanjang 75 tahun tuan-tuan, tidak ada satu pun tahun yang di mana pergi Al-Qasam tumbang. Siapa yang menjaga mereka? Siapa yang membantu mereka? Intan surullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang membela dan menjaga agama Allah, Allah yang menjaga dan membela mereka. Muslimin dan muslimat, tidak ada masa untuk fikirkan untuk upgrade phone. Tidak ada masa bagi mereka untuk membincang dan menyembang untuk tukar lansir baru. Hashtag sila sentak. Tak ada masa nak bincang nak upgrade kereta. Tak ada masa nak bincang nak update iPhone 5 Pro yang macam saya punya tu. Saja nak bagi tahu walaupun tak tanya. Tak ada masa tuan-tuan. Mereka hanya fikir, aku bangkit pagi, masjid. Bangkit pagi, masjid. Bangkit pagi, Palestin. Bangkit pagi, Gaza. Bangkit pagi, syahid. Bangkit pagi, syurga. Bangkit pagi, jihad. Itu je. Kita bangkit pagi, spaghetti. Pagi esok nasi kandar. Itulah nilai kita. Bezanya. Sebab tu tuan-tuan, saya kena terfikir, kenapalah Allah tak takdirkan kita jadi rakyat Gaza? Kan? Dah syahid dah. Masuk syurga dah kita ni sebenarnya. Tuan-tuan cuba jawab je, kenapa kita tak jadi rakyat Gaza? Jawapannya memang tak layak kita ni. Yang makan hari, kalau dah hari-hari duk memikirkan benda makan, benda-benda harta dunia, tahta ni, memang tak layaklah duduk jadi rakyat Gaza kita ni. Secepis pun tak layak. Sebab tu Allah tak takdirkan kita menjadi rakyat Gaza. Allah hanya takdirkan kita menjadi rakyat Balakong. Tuan-tuan, okey, tuan-tuan tengok ni, ini fakta yang saya kira saya baru kongsi di sini. Okey, titik jatuh kita di mana? Ni nak bangkit ni, kena tahu titik jatuh baru boleh bangkit. Bangkit di atas nilai titik kejatuhan. Okey, di detik kehancuran. Tuan-tuan faham tak? Cuba tengok sekali lalu. Kita study sekejap. Okey, anak-anak SPM ada ni. Okey, tuan-tuan, kuliah saya di Pulau Pinang. Saya membincangkan master tajuk saya dalam Utsmaniyah. Sebab Utsmaniyah ni menjaga Al-Aqsa. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya sarankan anak-anak SPM follow kuliah saya kalau di Penang lah. Sebab Utsmaniyah adalah tajuk pertama bahagian sirah dalam silibus pendidikan Islam yang kompom ditanya dalam SPM. So dalam pada masa sama, siapa yang follow kuliah saya, insyaAllah dia boleh jawab. SPM, ni soalan SPM. Yang main-main lah. So 2 in 1. So datang kuliah Ustaz Manis, cerita tentang sejarah Utsmaniyah, dia umpama dia sedang ulang kaji dan study SPM. Muslimin dan muslimat. Okey, apa yang tuan-tuan faham berdasarkan sedikit poin dan data yang saya share? Detik kehancuran. Saya cuba ringkaskan supaya tuan-tuan fahamlah dia punya timeline dia. Okey. Palestin dipegang oleh kita umat Islam semenjak 636. Okey, tuan-tuan bayang 636 hingga 1089 kita punya. 1089 jatuh sehingga 1187, 88 tahun. Maka 1187 kita pegang balik. Boleh follow
1099 jatuh kalah 1187. Menang balik 1187 sehingga 1517. 1517 bendera dan pintu masuk Al-Aqsa kuncinya diserahkan kepada bangsa Kurdish. Bangsa Turki. Tadi bangsa Arab, bangsa Kurdish, bangsa Turki. Sejak 1917 sehingga 1917 is around 400 years. 400 tahun tuan-tuan. Palestin di bawah Daulah Uthmaniyah. Ui, bahagia, sentosa, sambut raya. Macam kita bergembira 400 tahun. Tanpa ada satu pun musuh yang usik. Tak ada siapa kacau, tak ada siapa ganggu. Tidur malam lena. Tak sempat tidur lena dah. Macam mana tu? Tak sempat tidur lena dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ni tak sempat tidur dah lena dah. Mereka tak sempat lena. Muslimin dan muslimat. Kerana apa? Kerana lena mereka hanya di syurga. Kerana Allah telah menyiapkan tempat pembaringan, sofa, katil mewah telah tersimpan di syurga, bukan di dunia. Katil mereka hanya debu-debu pasir di tanah Palestin. Tapi katil sebenar mereka dibina oleh Ghilman dan Hurul Ain, iaitu AJK manpower, tenaga syurga. Tuan-tuan, dalam syurga sekarang ada siapa? Bukan ada manusia. Tak ada penghuni, seorang pun tak ada semenjak zaman Nabi Adam ni. Sebab apa? Nak masuk syurga syaratnya mesti kiamat. Baru boleh masuk syurga. Akhirat pun belum, kiamat pun belum. Macam mana masuk syurga? So orang-orang yang husnul khatimah, di mana roh mereka? Tuan-tuan belajar dalam kitab Riyadhus Shalihin, ceritakan di mana Allah letak, di mana Allah simpan, di mana Allah kuarantin roh-roh orang beriman. Kat mana tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kat mana? Kita berada dalam rancangan Ustaz tanya, Ustaz jawab. Tuan-tuan tak perlu rasa bersalah, okey? Saya okey je. Okey, kat mana tadi? Sallallahu alaihi wasallam. Dia berada dalam paruh seekor burung yang berwarna hijau. Yang Allah letak burung tu akan bawa roh mereka terbang melayang ke mana saja roh ingin terbang. Termasuk dalam surga, tapi tak boleh tinggal, hanya melawat kawasan. Oh, inilah bakat tempat saya, macam tu je. Nikmat dah Allah bagi, baru picisan dan serpihan syurga. Mereka menikmati roh mereka, tapi tak boleh masuk syurga sebab belum sampai masanya. Sebab belum kalau mereka masuk syurga, tuan-tuan, mungkin tak adil lah pula pada kita kan. Apa kita tak masuk syurga, dia masuk syurga. Maka Allah adilkan, Allah beri nikmat, roh tidak disiksa, tetapi tak boleh masuk syurga lagi, hanya menikmati, kita kata mungkin serpihan nikmat syurga di dalam seekor burung. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, kita mungkin berakhir di sini tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Detik kehancuran umat Islam adalah pada titik 1914. Tak? Tengok Tuan-tuan tengok kat sini. Adakah? 1914. Ada, sorry. Okey. Nampak atas sekali ya, sallallahu alaihi Muhammad. Perang Dunia Pertama 1914. Berlaku pula perjanjian dan agreement MOU yang kedua, Sykes-Picot 1916. Berlaku di mana? Berlaku di Switzerland, sallallahu alaihi Muhammad. Deklarasi Balfour 1917. Tuan-tuan, ini semua berlaku di negara-negara penjajah yang melibatkan British, Perancis, Inggeris, Yahud ketika itu. Okey. Apa sebenarnya yang berlaku ni? Mereka nak merampas tanah Gaza dan Palestin dah lama dah, sejak 1901, tapi tak boleh. Tak boleh. Sebab yang membela adalah Uthmaniyah. Tuan-tuan, Uthmaniyah ni adalah kerajaan paling lama menguasai dunia, 643 tahun plus minus. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan mereka memiliki 37 kerajaan, 37 khalifah. Muslimin dan muslimat dengan kekuatan anggota artileri dan armada laut Pascal paling besar dan paling kuat di dunia, world number one, champion, seorang pun tak boleh lawan. Sehinggalah mereka nak tawan Gaza, tak boleh sebab Uthmaniyah ada. So nak buat macam mana? Macam mana tuan-tuan, cuba fikir logik. Nak tawan Gaza ni macam mana? Sebab dinding benteng tu ada, so kena runtuhkan benteng dulu, baru Gaza boleh ditembus. So macam mana nak runtuhkan benteng? Benda yang samalah macam mana berlaku dekat Malacca Empire, macam itulah berlaku dekat
Mekah dan Madinah, Hijaz, dan benda yang sama berlaku dekat Empire, berlaku dekat Palestin. 3 tanah ni sama cara jatuh. Tanah Melayu Melaka, Empire Sallallahu Alaihi Muhammad, Hijaz, Mekah, Madinah, dan juga di Palestin. Cara jatuh mereka adalah sama, dan musuh yang attack the same enemy. Cara pertama apa dia? Jatuhkan Sultan. Sultan Abdul Hamid II jatuh, Sultan Mahmud Shah runtuh 1511, berundur ke Kampar, berundur ke Muar Sallallahu Alaihi Muhammad, turun ke Kampar, turun ke Bentan, akhirnya wafat. Singapura, lahirlah keturunan Kesultanan Negeri Johor, turun pula ke Johor Lingga, Lingga diserang, pindah pula ke Pahang, melahirkan Kesultanan Pahang Sallallahu Alaihi Muhammad, dan juga Kesultanan Perak. Maka Melaka bila pecah, maka Johor, Perak, Pahang, itu ranking mengikut kita kata seniority, mengikut zaman Sallallahu Alaihi Muhammad, mengikut timeline dia. Melaka jatuh sebab apa? Sebab Sultan jatuh. So kejatuhan Sultan adalah benda yang sangat penting bagi musuh. Sebab tu saya sebut tuan-tuan dalam program solidariti saya depan program Diraja. Hari tu saya dijemput untuk program Diraja yang melibatkan semua kerabat negeri Pahang kecuali Agong. Benda yang sama saya sebut. Maka daulat tuanku, tanggungjawab kami selaku hamba Marhain dan rakyat ini membela dan mempertahankan tuanku Institut Diraja selagi mana bernyawa, kerana tuanku adalah pembela dan benteng umat Islam di tanah Melayu. Oh tuan-tuan, maka tuanku dengar menitis air mata. Hampir tuanku ambil saya jadi menantu, hampir. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita stop kat sini tuan-tuan. Panjang sangat ni. Sebab cerita ni dia bersiri, tapi saya untuk hari ni cukuplah kan? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi cara mereka nak dapatkan Palestin adalah mesti jatuhkan sultan dan khalifah. Maka nak jatuh tuan-tuan, nak buat macam mana? Maka mereka hasut pemimpin khalifah itu untuk join dengan yang pertama, Inggeris dengan Yahudi. Dia tarik sekutu mereka, proksi mereka. Jom kita lawan Turki. Siapa nak join? Musuh ni tuan-tuan, perangai dan sifatnya satu je. Mereka akan bergabung untuk musuh yang satu. Kita tak ada macam tu. Kita ni bangsa Melayu, kalau bergaduh tu sampai ke mati, dunia akhirat aku tak halal. Itu bangsa Melayu. Aku tak halal dunia akhirat. Itu kalau kita bangsa Melayu, kalau bergaduh 7 keturunan. Saya pun heran lah tuan-tuan Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi kalau bangsa luar ni, kalau mereka sebenarnya bergaduh, bukan bergaduh, dia bermusuh macam berlawan kan, Rusia, US kan masing-masing tak setuju. Tapi bila bab menentang Islam, mereka akan bersatu. Tak tahu perasan tak? Masing-masing kan ada ego. Rusia cara Rusia kan, Iran dengan nuklear, Ukraine cara Ukraine, US dengan pesawat tanpa pemandu. Masing-masing nak tunjuk kuat. Orang Kelantan kata masing-masing nak tunjuk kedai bel. Allah demo lah ni tak serupa mula tu. Masing-masing nak tunjuk kedai bel ni kuasa dunia. Tapi bila bab lawan Islam, mereka bercantum dan bergabung. Kenapa kita bila lawan musuh, kenapa umat Islam tak boleh bergabung? Tinggalkan dunia politik tu. Tidak tuan-tuan, tuan-tuan setuju tak? Ini duk bincang bab, minta maaf lah, bincang bab takbir, tak boleh nak takbir. Hello, excuse me, Gaza nak runtuh dulu, hampa duk sembang lagi, duk bergaduh lagi. Gaza nak runtuh dulu, kita duk bergaduh lagi. Tak settle lagi bab 45 ni. Aqsa sikit nak jatuh, duk sempat lagi nak bergaduh, sempat lagi nak gocoh. Tak faham betul lah. Apa yang kita nak sebenarnya ni? Sallallahu Alaihi Muhammad. Sebab tu Palestin belum menang kerana kita belum cukup berjuang. Sebab Allah nak tengok kalian buat apa, kamu buat apa, mana suara kalian, mana pandangan, mana sumbangan, mana keberanian. Kalau Allah menangkan Palestin, kita buat apa? Nganga. Mana nilai syahid, mana nilai jihad kita tuan-tuan? Itu yang Allah nak ukur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cukuplah tu, cukup sudah cukup sampai di sini saja kalian bergaduh. Demi Al-Aqsa, bangkitlah, pertahankan, hulurkan tanganmu, kita bersatu. Itu benda, itu formula dia, sinergi, energi. Tuan-tuan,
percayalah, kalau itulah saya setengah setuju lah bila ada kempen, kan, kempen apa Sallallahu Alaihi Muhammad subuh seramai Jumaat, walaupun sejak dulu dah ada kempen tu, kan, subuh seramai Jumaat. Okey, bagus, bagi saya itu permulaan. Kalau orang nak tanya, Ustaz, macam mana kita nak lawan Gaza, macam mana kita nak lawan Zionis Yahudi di Palestin, maka jawapan saya betul, kempen subuh seramai Jumaat itu latihan untuk jihad. Tak payah sembang lah bak M16 ke bak revolver, tak payah nak mana, nak apa, nak baling batu, tak payah lagi. Sembang bak subuh seramai Jumaat, yang tu dulu. That is our first step. Settle yang tu, next baru bincang untuk langkah seterusnya. Setuju tak? Esok datang subuh tahu berapa? Ya betul, 7:30. Okey, tuan-tuan, tak habis lepas ni. Okey, ketika mana Allahumma salli alaihi Muhammad, British dengan Perancis adalah dua negara yang merampas Palestin dan juga tanah Arab. Di belakangnya adalah Yahudi menghantar daripada Mr. Hempel. Mr. Hempel ni yang menghasut Mr. Muhammad Abdul Wahab, maka terakhirlah agama Wahabi yang menyokong Muhammad Ibn Saud melahir kerajaan Bani Saud. Yang itu kena cerita lain, itu panjang bab tu. Sebab apa? Sebab itulah kenapa negara Saudi mengamalkan manhaj Wahabi. Sebab di belakang Saud memang Wahabi yang membina Saudi, dan Saudi yang mencipta Wahabi. Di belakangnya adalah British ataupun Inggeris, dan di belakang Inggeris adalah Yahudi. So Yahudi hantar spy Inggeris, dan Inggeris bergabung dengan Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab bergabung dengan Muhammad Abdul Saud, melahirlah kerajaan Bani Saud ataupun keturunan Bani Saud, lahirlah negara orang Saudi. So di belakangnya ada campur tangan British, Wahabi, Saudi, Yahudi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu bila benda pelik-pelik berlaku di Saudi, kita tak terkejut. Sebab tanah itu dan tangan yang memerintah Saudi hari ini bukan tanah dan tangan keturunan Nabi, tapi tangan tadilah, tangan yang ada air tangan musuh Islam, bersyubhat dan bersyubhat, bersyubhat dan bersyubhat. Muslimin dan muslimat Allah. Akhirnya tuan-tuan, ketika ini Gaza di bawah Uthmaniyah, Turki, Arab di bawah Uthmaniyah. Dua-duanya nak dikuasai oleh British. Sebab waktu tu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah masih kuat di bumi Hijaz. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah masih kuat di bumi Turki. Sallallahu Alaihi Muhammad. Macam mana Yahudi nak meruntuhkan kedua-dua ni? Satu nak Palestin, yang kedua nak merampas tanah Hijaz. Maka nak buat macam mana? Kita mesti buat satu benda, runtuh agama menggunakan agama. Maka lahirlah fahaman Wahabi, runtuh agama dengan menggunakan agama ketika itu. Akhirnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka British telah berjumpa dengan pemimpin Turki Uthmaniyah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman itu. Maka lahirlah tuan-tuan untuk Sultan Ahmad Wahayuddin V ditemui oleh British datang jumpa Sultan Turki. Wahai pemimpin Turki, aku dengar tadi kan negara Arab nak serang kalian, takkan kalian tengok saja Itu hasutan pertama. British datang pula kepada Sharif Hussein. Sharif Hussein ni adalah keturunan Nabi yang terakhir yang menjaga bumi Hijaz, bukan Saudi bumi Hijaz. Bani Hashim terakhir, keturunan akhir Rasulullah. Yang doa ada ni bukan keturunan Nabi. Bismillah. Maka dia pergi hasut Sharif Hussein. Wahai Sharif Hussein, aku dengar orang Turki nak menyerang kalian, takkan kalian tengok saja Maksudnya British di belakangnya Yahudi bermain dua peranan, talam dua muka, menghasut dua pihak. Akhirnya dua-dua pihak, Islam dengan Islam, termakan saman, termakan hasutan. Bila termakan hasutan, bergaduh, berlawan. Turki Arab, revolusi Arab 1909 dan 1916. Berlaku di celah-celah ni tuan-tuan, berlaku celah-celah perang pertama kedua, perang dunia pertama. Berlaku perang. Turki kalah, Jerman kalah, Central Power kalah, kuasa tengah kalah, Turki kalah. Akhirnya tuan-tuan, bila lawan dengan Turki kalah dalam perang dunia pertama, perang saudara dengan Arab pun kalah juga. Tuan-tuan tengok tu, British menawarkan 200,000 pound sterling sebulan dengan syarat Turki mesti berlawan dengan Arab. Nampak tak?
Apa lagi? British menawarkan 5,000 pound sterling, 1,000 senapang dan juga 20,000 sebulan. Zaman tu tuan-tuan. Kalau zaman lah ni trilion ni. Ni zaman 19 kan. Dah trilion nilai dia. Akhirnya sultan kedua ni, dua ni sultan ni dah di hujung usia dah termakan saman demi dunia dan kuasa, harta dan pangkat. Sallallahu alaihi Muhammad dengan syarat kalian kena lawan, maka baru dapat tu tawaran dunia. Akhirnya berlawan. Lawan-lawan, dua-dua kalah. Turki jatuh dan Arab pun runtuh. Bila runtuh tuan-tuan, ketika itulah British menabalkan Muhammad Ibn Saud yang ada keturunan Yahudi, menabalkan sebagai Raja Arab Saudi pertama selepas Bani Hashim, Syarif Hussein keturunan Nabi dibuang ke Jordan. Maka daripada Jordan pindah ke Hadramaut, maka melahirlah keturunan Ahlul Bait, para habaib. Itulah keturunan Nabi yang merempat, saya sebut merempat lah. Padahal Ahlul Bait ni sepatutnya, kalau tidak kena benar ni tuan-tuan, kena Bani Arab ni waktu tu kalau tetap kena hasutan Yahudi dan British. Para habaib semua duduk kat Mekah sekarang. Tapi kenapa para habaib semua melimpah di mana-mana negara? Sebab apa? Tanah mereka telah dinafikan. Raja keturunan Nabi dibuang daerah. British bagi tanah ganti di Jordan. Ada Ahlul Bait. Tuan-tuan tengok, sebab tu di Jordan ada University Ahlul Bait. Tempat keturunan Nabi yang terakhir. 1932 tertubuhlah negara Arab Saudi, Al-Mamlakatu Saudi Arabia, kerajaan Saudi. Akhirnya pada masa yang sama tuan-tuan, 1917 maka British ambil Palestin, diserahkan kepada Yahudi. 1948 jatuh Mekah, Madinah, Hijaz, jatuh Palestin. Padan muka kita. Sekarang baru nak meratap, sekarang baru nak menangis. Mana? Kenapa kalian tak bela dulu? Sekarang kita lah yang makan, yang kita kata apa? Sekarang baru nak dah tengantuk, baru nak tengadah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu sejarahnya tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebab apa? Hanya termakan hasutan musuh. Itulah bergaduh sangat, gaduh sangat. Lepas ni anak-anak ni, adik-adik kalau bergaduh di rumah ni, ingat sejarah ni. Nak bergaduh dengan abang, ingat kalau aku bergaduh dengan abang ni, habis kerajaan mak akan jatuh. Kerajaan ayah akan runtuh rumah tangga kita. So jangan bergaduh. Boleh Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira cukup sekadar itu sahaja yang dapat dikongsikan. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi secara pasti berdasarkan fakta, data dan ilmiah ini boleh merangsang kebangkitan umat. Di mana titik kita jatuh, di situ harus kita bangkit. Kerana tanah itu tanah kita. Kalau andai kata bukan kita yang membelanya, mungkin anak-anak generasi selepas kita yang akan bangkit mempertahankannya. Maka belajar teladani sejarah. Sejarah bukan hanya untuk diperdengar, tapi untuk dilakar. InsyaAllah tuan-tuan, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. 999 jenayah membawa pada. Jumpa lagi dalam siaran yang episod akan datang. Qul qawla hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah.